Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa yawma yakhsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajaltalana qala an-naru maswakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka alimun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa asbil akhyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada kali ini saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai perubatan kaedah merawat santau menggunakan tepukan daun nangka. Bila saya huraikan mengenai kaedah yang tersebut telah menimbulkan salah faham setengah pendengar, terutamanya mereka yang memang terlibat menggunakan kaedah tersebut. Apa yang saya terangkan mengenai penggunaan daun nangka untuk menepuk pesakit kerana santau, yang saya maksudkan ialah hakikat perubatan itu yang telah pun saya saksikan sejak remaja lagi, iaitu dalam tahun 60-an. Kerana saya berketurunan Jawa, masyarakat di sekitar pun semua kampung-kampung Jawa. Jadi terdapat pawang-pawang Jawa yang memang pandai mengubat berbagai penyakit, bukan hanya santau, berbagai penyakit dengan berbagai kaedah yang orang ramai ketika itu tidak mengetahui bahawa kaedah yang mereka gunakan adalah sejenis sihir. Saya sudah saksikan wujudnya bedah batin, wujudnya pawang menggunakan alinan telur ayam. Bila dipecah, di dalamnya terdapat jarum, rambut dan sebagainya. Saya temui juga di kampung-kampung saya di sana perubatan mengeluarkan batu karang yang terletak di mana-mana bahagian pesakit yang diserang oleh penyakit batu karang. Pada masa itu saya sebagai remaja memanglah merasa kagum dan boleh menerima apa yang berlaku itu sebagaimana orang tua, orang-orang kampung lain. Tapi apabila saya terlibat dengan aktiviti pengobatan tradisional Islam di awal tahun 90-an, maka tentulah saya tertarik hati untuk membuat kajian kaedah-kaedah yang tersebut. Di antara hasil kajian saya yang memerajatkan saya dapati senario penggunaan sihir dalam perubatan tradisional Islam yang diamalkan di Malaysia, di Indonesia, di Selatan Siam. Memang banyak yang menggunakan unsur-unsur sihir yang orang ramai tidak dapat memastikan, kerana yang melakukan itu kebanyakannya ialah mereka yang bergelar ustaz, mereka yang berjubah, mereka yang berserban, mereka yang memegang tasbih. Keterampilan mereka adalah keterampilan seorang yang alim. Kerana itu mereka tidak sedar kaedah-kaedah yang digunakan itu ada melibatkan unsur-unsur sihir. Dalam kajian saya dapati masyarakat perlu memahami
perkara-perkara yang berlaku yang luar biasa, yang selalu disebut dalam akidah sebagai khariqul adah, perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku di dalam kitab. Panduan yang diberi dalam kitab-kitab sangat singkat, tidak memadai untuk dijadikan ukuran bagi memahami perkara yang luar biasa yang berlaku itu sihir ataupun karamah. Panduan yang diberi dalam kitab-kitab begitu ringkas, antara lain menyebutkan sihir adalah perkara yang berlaku yang luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat. Karamah adalah perkara khariqul adah atau perkara yang luar biasa yang berlaku pada orang-orang yang soleh. Itu saja. Panduan ini sangat melirukan, terutamanya boleh mengelirukan orang ramai. Sihir pun mungkin mereka anggap sebagai karamah karena perkara yang luar biasa itu berlaku pada orang yang keterampilannya sangat alim. Kerana itu maka dalam kajian saya menerusi beberapa buah kitab, saya dapat panduan yang sangat berguna yang boleh saya kongsikan kepada para pendengar sekalian. Panduan untuk membezakan antara sihir dengan karamah, antara perkara-perkara yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang, adakah itu sihir atau karamah. Panduan yang saya temui yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang meninggal dunia tahun 561 Hijrah dalam kitabnya Al-Ghunyah. Para pendengar yang berbahagia sekian, rupa-rupanya masalah membezakan antara sihir dengan karamah ini telah pun dihadapi oleh masyarakat Islam di zaman hidupnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Masyarakat pada masa itu bertanya-tanya, macam mana kita nak membezakan perkara yang luar biasa yang berlaku dalam masyarakat itu sihir ataupun karamah. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menerangkannya, dan pandangan beliau ini diabadikan dalam kitabnya Al-Ghunyah. Antara lain, Syekh Abdul Qadir Jailani menegaskan perkara yang pertama, karamah datangnya daripada Allah, maka berlakunya secara mendadak, tidak diketahui bila berlaku kerana mengikut kehendak Allah. Sihir oleh kerana perbuatan manusia yang dibantu oleh syaitan, maka perkara ganjil atau luar biasa sekiranya sihir memang dapat dijangka bila akan berlaku. Masanya itu boleh dijangka bila akan berlaku. Ini yang pertama. Sebagaimana mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul. Nabi-Nabi dan Rasul pun tak tahu bila akan berlaku mukjizat yang Allah kurniakan. Begitulah karamah. Seorang yang hampir dengan Allah tidak mengetahui bila Allah akan kurniakan kepadanya karamah, berlakunya perkara yang ganjil pada dirinya. Contohnya, seorang hamba Allah didatangi oleh satu keluarga membawa anaknya yang buta kepada hamba Allah ini, dan keluarga itu minta supaya hamba Allah itu meniupkan mata anaknya yang buta. Hamba Allah itu menegaskan dia tidak tahu mengobat mata dan tidak pernah. Maka hamba Allah ini tidak mau meniup mata si anak. Tetapi oleh kerana didesak-desak oleh keluarga tersebut, terpaksalah hamba Allah ini tiup mata si anak. Tiba-tiba mata si anak yang buta boleh nampak. Ini adalah karamah. Selepas daripada itu, ramailah orang datang minta diobatkan mata mereka yang kabur, mata mereka yang buta. Tapi hamba Allah ni tidak mau mengobat kerana memang hamba Allah ni merasa beliau tidak ada kebolehan. Oleh kerana selalu didatangi oleh keluarga-keluarga yang minta tolong, hamba Allah ini akhirnya melarikan diri, bersembunyi di kampung yang jauh yang orang ramai tak tahu. Jadi jadi perkara yang luar biasa, mata yang buta boleh celik, berlaku tanpa diketahui masanya. Sebaliknya,
Kalau perkara yang luar biasa berlaku pada seseorang merupakan sihir, bukan karamah, maka perkara yang luar biasa itu memang sudah diketahui oleh orang tersebut akan berlakunya perkara yang luar biasa kerana menerusi sihirnya. Orang ramai pun sudah menjangka bahawa hamba Allah itu memang mampu membuat sesuatu yang luar biasa. Sebagai contoh, pawang yang mengobat seseorang dengan mengalin telur ayam kampung. Orang ramai sudah menjangka bila telur dipecah nanti di dalam telur itu ada objek-objek yang tertentu seperti jarum patah, rambut ataupun sebagainya. Memang berlaku. Memang betul. Kalau seorang pawang yang selalu yang memberi khidmat untuk mengeluarkan batu karang daripada pinggang, daripada mempedu atau daripada pundi kencing dan sebagainya, memang orang ramai dah mengetahui sipulan itu boleh mengeluarkan batu karang daripada tubuh pesakit. Jadi yang pertama, sihir berlakunya sudah dapat dijangka, masa berlakunya sudah dapat dijangka. Karamah tidak sama sekali, tak dapat dijangka sama sekali. Yang kedua, sihir adalah merupakan kebolehan seseorang, jadi bakat seseorang, sifat seseorang. Tapi karamah kerana datang daripada Allah bukanlah merupakan kebolehan seorang, tapi itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua ini sangat penting kerana apabila kita temui dalam bidang perubatan Islam, perawat itu memang terkenal boleh melakukan perkara-perkara yang luar biasa seperti bedah batin, mengeluarkan itu, mengeluarkan ini, seperti alin telur, seperti keluarkan batu karang dan sebagainya. Memang orang ramai dah tahu sipulan itu mampu melakukannya. Sedangkan karamah tidak begitu. Tak ada siapa yang menjangka, yang mengetahui kerana berlakunya secara mendadak, tiba-tiba. Dan orang yang dikurniakan oleh Allah karamah itu pun dia tidak tahu sama sekali. Yang kedua, sihir kejadian yang luar biasa jika sihir akan berulang-ulang perkara yang sama. Di dalam bahasa Arab, ala namtin wahidin. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kalau sihir perkara yang luar biasa itu sama saja, tidak berubah. Maksud sama saja, kalau seseorang yang mampu mengeluarkan batu karang daripada pinggang ke dari mana-mana tubuh, maka kita dapati kaedah yang digunakan sama. Batu yang didakwa sebagai keluar daripada pinggang atau daripada mempedu sama, tidak berlainan, sama saja. Bedah batin pun begitulah. Apa yang berlaku nanti sama saja, tidak berubah-ubah, sama saja. Sekiranya telur yang digunakan untuk mengalin pesakit dibelah, biasanya di dalam telur itu ada jarum patah dan rambut, maka begitulah setiap orang ini mengobat orang dengan mengalinkan telur. Bila telur dibelah, yang ada itulah tidak berubah-ubah. Ala namtin wahidin. Saya temui ada seorang perawat Islam mengalinkan telur, ada tubuh pesakit. Bila telur itu dibelah, di dalam telur itu ada lipatan kertas, dan di atas kertas itu bertulis pertama jenis penyakit,
kedua cara mengobatnya. Berbulan-bulan, bertahun-tahun hamba Allah ini mengobat orang ramai dengan mengalinkan telur ayam kampung. Bila dibelah, apa yang keluar sama saja, tidak berubah. Yang ketiga, perkara yang luar biasa, sihir, boleh terbatal dengan sebab. Tapi karamah tidak boleh terbatal dengan apa-apa sebab. Kerana karamah datangnya daripada Allah. Fa'alun lima yurid. Allah maha berkuasa apa yang dikehendaki. Jadi kalau sihir boleh terbatal dengan sebab. Misalnya, pembedahan batin bila dilihat oleh seorang yang memang imannya teguh, sentiasa dalam keadaan zikir dan muraqabah terhadap Allah, duduk dalam hakikat muraqabah ma'iyah, atau membaca ayat Quran seperti ayat kursi, insya-Allah orang tersebut tidak akan nampak berlakunya bedah batin. Tapi orang yang sama yang duduk di sebelah orang tersebut mungkin nampak. Jadi yang nampak kerana imannya lemah, kerohanannya lemah, tidak ada persiapan. Yang nampak, yang tak nampak, kerana sihir itu terbatal dengan kekuatan rohani dan bacaan-bacaan doa yang terus dibaca di dalam hati. Inilah yang dimaksudkan kalau sihir boleh terbatal dengan sebab. Kalau karamah tidak boleh terbatal dengan apa-apa sebab. Selain daripada itu, kalau karamah biasanya Allah kurniakan satu karamah itu sekali, tidak berulang-ulang. Tapi kalau sihir, berulang-ulang benda yang sama. Jadi marilah kita analisakan apa yang berlaku bila seseorang yang didakwa kena santau diobat dengan cara tepukkan daun nangka. Yang pertama, berlakulah perkara yang luar biasa, khariqul adah. Kerana didapati keluar serbuk kaca, keluar dawai, dan kadang-kadang paku. Mungkin objek-objek lainnya yang didakwa keluar daripada tubuh badan pesakit. Dan apa yang keluar itu sama saja. Saya pernah didatangi oleh seorang pesakit yang mengaku telah dirawat oleh seorang perawat dengan menggunakan tepukan daun nangka sebanyak 42 kali. Setiap kali rawatan keluar benda yang sama. 42 kali bukan sedikit. Tetapi penyakit hamba Allah ini tidak berkurangan, malahan bertambah serius, bertambah sakit. Dan apabila saya obat sebanyak 3 kali, tak ada apa pun yang keluar daripada tubuh pesakit ini sembuh sepenuhnya. Jadi serbuk kaca, dawai dan sebagainya yang keluar, yang didakwa keluar daripada tubuh, sebenarnya bukanlah keluar daripada tubuh. Sebenarnya memang ada pembantu jin atau syaitan yang mencempakkan benda-benda itu apabila diobat dengan tepukan daun nangka. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, sekiranya kita mempunyai kekuatan iman, duduk dalam zikir dan muraqabah ma'iyah menurut apa yang diajar oleh orang-orang sufi, sentiasa zikir, duduk dalam hakikat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah serta kamu dimanapun kamu berada, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah bersama Abu Bakar ketika berada dalam Gua Sur, di mana Rasulullah mengingatkan Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana,
Maka kalau kita duduk dalam muraqabah ma'iyah, ketika kita melihat rawatan tepukan daun nangka ni, insya-Allah kita tak akan nampak apa-apa yang keluar daripada tubuh pesakit. Insya-Allah kita akan nampak hakikat sebenar. Inilah yang dimaksudkan kalau sihir boleh terbatal dengan sebab, tapi karamah tidak. Dan mereka yang melakukan tepukan daun nangka ini memang sudah dikenali oleh orang ramai. Di kampung-kampung orang Jawa di Johor sana memang ada saja pawang-pawang yang sedia memberi khidmat untuk mengubat santau. Sebenarnya kalau seseorang itu benar-benar diserang oleh santau, apa yang saya lakukan ialah dengan memberi minum air garam dengan air limau. Air limau nipis 3 biji yang telah diperah, garam halus 1 sudu besar atau lebih, kemudian saya campurkan dengan air yang saya doakan. Pawang-pawang santau memang memberi amaran keras. Siapa-siapa yang kena santau tidak boleh minum yang masam seperti limau. Nanti menambahkan penyakit santau tersebut. Penyakit santau akan jadi lebih serius. Tapi sebenarnya pandangan ataupun amaran pawang-pawang santau ini sebenarnya sebaliknya. Seseorang yang kena santau bila diberi minum air garam dengan air limau dan air yang sudah dibacakan doa, maka yang masamnya limau dan masamnya garam itu bila masuk ke perut diminum, maka seluruh jin syaitan yang ada dalam perut akan binasa. Orang tersebut akan mutah-mutah, mengeluarkan apa yang dinamakan unsur-unsur santau. Kadang-kadang selain daripada mutah, terberak-berak cair. Dengan itu maka segera sembuh. Inilah cara saya mengubat sesiapa saja yang datang yang mendakwa dirinya kena santau. Saya pernah didatangi seorang ibu berumur 30-an. Dia mutah darah selama 1 minggu di hospital swasta. Keluarganya menegaskan kalau dikumpul 1 hari darah yang keluar mungkin ada 1 botol setiap hari. Tapi bila doktor lakukan ujian kadar darah hamba Allah ini, sedikit pun darah hamba Allah ini tidak kurang. Jadi kerana itu darah yang kelihatan keluar dari mulutnya, muntah darah itu adalah tipu daya jin dan syaitan yang digunakan untuk santau. Ibu ini bila saya tanya, macam mana awak kena santau ni? Dia kata jiran dia bagi kuih pau. Dia syak ada unsur-unsur santau di dalam pau ini. Lalu hamba Allah yang menerima kuih pau ni letakkan kuih pau itu di bawah pokok pandan wangi.
2 hari selepas itu pandan wangi itu mati, kering. Baik jugalah hamba Allah ni tidak makan sedikit pun kuih po itu. Saya fikir kalau hamba Allah ni makan kuih po ini mungkin dia segera mati. Kerana sihir yang dimasukkan dalam kuih po ni begitu kuat. Kuih po ni diletakkan di bawah rimbun pokok pandan wangi pun mati. Tapi itulah kesan santonya itu berlaku juga, iaitu hamba Allah ni muntah darah selama seminggu di hospital. Akhirnya bila saya ubat dengan meminumkan ALG, air garam limau tadi, hamba Allah ni muntah dan juga buang-buang air 1-2 hari, akhirnya sihat. Ini menunjukkan bahawa penyakit santo ni sebenarnya obatnya yang tepat ialah kita minumkan air limau nipis yang dicampur dengan garam dengan kadar yang secukupnya. Apa saja jin atau setan yang digunakan untuk santau yang berada dalam perut akan binasa. Tidak perlu kita ubat secara sihir. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya saya terpanggil untuk menerangkan perubatan santau dengan menepuk daun nangka ini bukan kerana saya nampak sesiapa yang merawat dengan menggunakan kaedah ini, apatah lagi tidak ada niat untuk mengkritik atau menegur mereka yang menggunakan kaedah ini. Sesiapa yang menggunakan kaedah ini terpulanglah kepada mereka. Tapi apa yang saya nak terangkan ialah untuk memberi penerangan kepada orang ramai supaya jangan terlibat dengan rawatan tepukkan daun nangka, kerana sebenarnya rawatan itu adalah merupakan sejenis sihir. Bayangkan pesakit yang telah saya ceritakan tadi dirawat sebanyak 42 kali. Setiap kali keluar sebut kaca dawai dan ada sekali dia kata paku. Kalaulah betul objek ini ada dalam badan pesakit ini, tentulah pesakit ini meraung siang dan malam. Nyawanya pun tidak panjang. Apabila saya ubatkan, senang saja hamba Allah ini sembuh. Sebiji abuk kaca pun tak keluar. Akhir sekali saya terpanggil untuk menjelaskan perkara ini supaya kita tidak terjebak dengan tipu daya jin dan syaitan. Kerana nasib kita di akhirat nanti sudah disebut oleh Allah dalam ayat 128 surah Al-An'am yang telah saya bacakan di awal tadi. Saya ulang lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yakhshuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istaksartu minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka alimun hakim. Pada hari dikumpulkan semua jin dan manusia, juga syaitan di padang mahsyar, Allah berfirman, wahai gulungan jin dan syaitan, kamu telah
menyesatkan ramai manusia. Qad istaksartu minal insi, kamu telah menyesatkan ramai manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi, maka berkatalah manusia yang menjadi rakan kongsi syaitan-syaitan jin-jin itu, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, ya Allah, ya Rabbuna, memang betullah ketika kami di dunia dulu kami berkawan, kami bantu-membantu, dan kami karena itu kami dapat kebaikan antara satu sama lain. Kami dapat pertolongan dari jin, kami dapat kebaikan. Jin dapat pertolongan dari kami, jin-jin itu, setan itu pun dapat kebaikan. Tetapi ya Allah, dalam keadaan itu tiba-tiba ajal yang kau tetapkan sampai. Wa balagna ajalana alladhi ajaltanana. Ajal yang kau tetapkan telah sampai ya Allah, tiba-tiba, maka kami mati tanpa bertaubat ya Allah. Qala an-naru maswakum khalidina fiha illa ma sya Allah. Maka Allah berfirman, kalau begitu wahai jin dan manusia, tempat kamu semua adalah dalam neraka, kekal selama-lamanya di dalamnya kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi mengenangkan amaran Allah yang sangat keras ini, ayat 18 surah Al-An'am, maka saya terpanggil supaya menjelaskan perkara yang sebenar mengenai penggunaan sihir di dalam perubatan Islam, seperti penggunaan kaedah tepukan daun nangka. Dan memang kita boleh buktikan kaedah ini adalah kaedah sihir. Kalau kita gunakan unsur-unsur perbezaan antara sihir dengan karamah yang telah dihuraikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan kitabnya Al-Ghunyah, itu pun sudah memadai. Jadi saya tidak ada tujuan bercakap, ulasan saya ini tidak ada tujuan untuk saya tujukan kepada mana-mana pihak, mana-mana orang, mana-mana individu. Saya hanya merasa berkewajipan menjelaskan perkara ini. Dan memang dah lama saya dah tulis dalam majalah Al-Islam tentang kebatilan pembedahan batin, tentang kebatilan perubatan alin telur, tentang kebatilan perubatan apa yang dinamakan puja hajat, dan berbagai kaedah telah pun saya tulis dalam, diterbitkan dalam majalah Al-Islam. Tapi malangnya majalah Al-Islam sekarang sudah tidak terbit lagi, tapi tuan-tuan masih boleh lihat dalam media sosial. Jadi kegiatan saya menjelaskan tentang unsur-unsur sihir di bidang rawatan Islam di negara kita ini sudah lama, bukan sekarang. Dan bukan hanya perubatan tepuk daun nangka saja, tapi berbagai kaedah-kaedah perubatan yang menyalahi akidah dan syariah telah saya terangkan. Perkara-perkara khurafat, perkara-perkara yang menyalahi akidah, merosakkan akidah, telah pun saya tulis, sebenarnya telah pun saya huraikan dalam seminar-seminar yang telah dianjurkan oleh berbagai pihak. Jadi takat inilah saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salatullah, salam